Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila ummahatil mu'minin wa ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam wa zurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahi a'immatil mujtahidin la siyama imamuna Syafi'i wa khususan ila al-mu'allif hadzal kitab wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'u lillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Insyaallah kita kesambung pengajian kita Azharatul Murid pada muka surat 12 pada hari al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi syayikhina fid dharain amin. Dan kesembilan daripada sifat yang wajib atas kita tahu, yang wajib ada bagi Allah Ta'ala, yaitu sifat ilmu. Arti ilmu ni mengetahui, sifat pengetahuan. Allah Ta'ala mengetahui dengan sifat pengetahuan yang ada pada zat Allah Ta'ala. Mengetahui sedia kala, mengetahui segala perkara. Tidak ada perkara yang tersembunyi di sisi Allah Ta'ala. Walaupun semut yang kecil, warna hitam, di atas batu yang hitam, dalam gua yang gelap pada waktu malam, tu yang tahu lagi. Oh no, gitu mau. Bagi hak dalam kita pun Allah Ta'ala tahu. Jadi semua perkara ini tidak ada yang terkecuali, semuanya fi ilmillah, pada ilmu Allah Ta'ala. Jadi bila kita mengaji berkaitan dengan sifat ilmu Allah Ta'ala ni, kita dalam satu masa yang sama kita ni jadi tenang. Kalau ni duk bimbang dan kata mungkin nak ada tarik kedua pula ni, hujan lebat mandi dan sebagainya, kita bimbang sudah kita tahu. Tak payah. Orang nak ikhtiar usaha tu satu, bimbangnya dan kita suka pada Allah Ta'ala. Ma qadarallahu khairan, apa Tuhan yang kehendaki, Tuhan tentukan itu, semua itu yang terbaik. Artinya mengetahui lawannya beban ni bodoh. Makna ilmu itu iaitu apa dia ilmu? Sifat yang mawjudah. Mawjudah maksudnya sifat yang ada, lain daripada setengah sifat dia panggil amrun iktibari. Jadi di dalam sifat Tuhan ni, sifat betul-betul adalah sifat mani saja. Qudrat, iradah, ilmu, hayat sama masuk kanan.
Dan mana maksud sifat yang betul-betul ada? Maksudnya kalau kita nak lihat benda tu dapat. Kalau Tuhan buka hijab, lawi sifat ra'ina. Kalau Tuhan buka hijab di antara kita dengan Tuhan, boleh tengok sifat tadi. Tu sifat-sifat ma'ani tadi. Ada pun sifat-sifat yang lain itu dia panggil amrun i'tibari. Seperti kita kata sifat wujud, adanya Allah. Wujud bukan benda ada. Wujud itu benda yang sungguh. Misal kita kata botol air bersifat dengan ada. Zat di botol air itu ada. Ada tu sifat ada tu bukan ada. Sifat ada tu sungguh. Kita faham kata botol air ini bersifat dengan ada. Ada tu sedikit boleh tunjuk. Boleh tunjuk. Anak tunjuk mana bukan benda hak kita faham. Benda yang ada pada zihni, pada pemahaman kita, ini dipanggil ada. Nampak? Botol air ini dipanggil ada. Kalau tak ada, tak ada lah. Kok ada ni botol air? Ada tu bukan ada. Dia panggil benda yang kita faham, ada pada zihni, ada pada kharij. Sifat-sifat lain pun sama. Baru pada botol air kita faham baru. Boleh tengok baru, tak boleh nak tengok. Rumah ni rumah baru, faham kata baru ni. Tak, baru. Baru, cuma tunjuk baru, mana baru? Hanya tunjuk baru. Faham kata ni baru sebab dulu tak ada, baru dah ada. Baru nampak nak buat, ada baru. Itu je semua panggil amrun i'tibari, benda yang kita faham saja. Ada pun sifat ma'ani boleh lihat, boleh didapat, boleh dikecah. Seperti kita kata mani pada gula, itu benda yang ada. Itu yang panggil sifat ma'ani pada gula. Merah pada lada, pedas pada lada, itu dipanggil sifat ma'ani yang kita dapat melalui baca indera penglihatan, melalui baca indera pengecat, kasar, licin, itu dapat dibaca indera penyentuh kita, perasa kita. Daripada baca indera kita ni, sesuatu benda yang kita dapat itu dipanggil benda yang ada. Sifat kandang, sifat sama Tuhan pun benda tu ada. Cuma Tuhan tutup hijab itu. Kau ni nak tu dah habis, tak nampak di sana. Kalau Tuhan buka, nampak. Seperti mana Nabi Musa AS, dia mendengar ayat kalam Allah. Kalam Allah yang qadim, yang tak ada huruf, yang tak ada suara, yang tidak ada awal, tidak ada akhir. Itulah benar-benar Tuhan buka. Buka maka tidak benda tersebut, kerana benda itu benda yang ada. Walaupun benda besar sekalipun. Jadi adanya Tuhan jadikan sesuatu perkara tu bersuara baru dengar. Tetapi boleh saja benda tu tak bunyi suara pun kita dengar juga kalau Tuhan nak beri izin pada kita. Tak ada izin. Tak ada izin tak boleh. Tak boleh dengar, tak boleh nak dapat sesuatu perkara. Iaitu sifat yang mawjudah. Sifat mana ni benar ada. Lagi qadimah. Qadimah ni sederhana, bukan baru. Ilmu di Allah ni sederhana lagi ada. Macam kita ni, kita baru. Ilmu kita lebih baru daripada diri barunya kita. Kita baru dah, ilmu pada diri kita lebih baru lagi. Ngaji-ngaji baru tahu, tak ngaji dah tahu. Jadi ilmu di Allah tu bersifat dengan qadimah, yang berdiri dengan zat yang qadim, zat yang sedia, duduk dengan sifat yang sedia, zat yang sempurna, serasi dengan sifat yang sempurna. Dengan dialah mengetahui Allah Ta'ala akan segala perkara. Dan sifat itu Tuhan tahu segala perkara daripada segala yang wajib dan yang jaiz dan yang mustahil. Yang ilmu ni sama dengan takluk kandang.
Dari mana? Dia bertakluk pada segala benda. Benda wajib dia bertakluk, benda haram dia bertakluk, benda mustahil dia bertakluk. Gak dia benda wajib. Benda wajib seperti kita kata zat dan sifat Allah. Jadi ilmu Allah Ta'ala tahu zat dan sifat dia tu mesti ada. Gak dia benda yang harus seperti makhluk. Jadi ilmu Allah Ta'ala tahu makhluk ni harus ada, harus tak ada. Ni mesin yang ini ni Tuhan tahu ada. Masa mana? Siapa ke masa mana? Tuhan tahu dah pada tu. Dia panggil ilmu dia Allah Ta'ala tahu sedia perkara, semua perkara. Secara tafsir, secara detail. Kita dah kata dah antara penyebab jadi kuburnya puak Mu'tazilah kerana dia kata ilmu Allah tahu hanya secara umum. Ini menyebabkan jadi kafir. Antara kita Allah Ta'ala tahu secara mendetail segala perkara, secara tafsir segala perkara. Dan yang jaiz dan yang mustahil, benda mustahil itu kita tahu. Mana benda mustahil? Sekutu bagi dia, syari'ul bari. Tuhan tahu ada benda itu tak pakai ada. Nanti kita tahu. Kalau Allah Ta'ala pun bertakluk dengan tiga-tiga ni, cuma bezalah. Takluk tugas dalam dia tak serupa dengan takluk tugas ilmu. Takluk tugas ilmu dia panggil inkishaf. Apa dia inkishaf? Tentang Allah segala perkara. Apapun takluk tugas bagi kalam, takluk dia ialah dilalah. Apa dia dilalah? Menyatakan. Tuhan menyatakan benda wajib itu mesti ada. Seperti Allah Ta'ala nyatakan Qul huwallahu ahad. Tuhan itu satu. Tuhan menyatakan benda mustahil itu tak boleh ada. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan tak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan menyatakan benda harus itu harus ada, harus tak ada. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma dan sebagainya. Artinya bagi tugas bagi kalam. Cuma nak kata ilmu dan kalam ni kedua-duanya bertakluk pada semua perkara. Mana semua perkara? Benda yang wajib, benda yang harus, benda yang mustahil. Berbeza sama dan basah. Lagi akan ada sama dan basah. Sama dan basah dia hanya berpegang pada benda yang ada saja. Tuhan mendengar dan Tuhan melihat perkara yang ada saja. Mana perkara yang ada? Iaitu benda yang wajib dan benda yang harus. Benda wajib itu zat dan sifat Allah. Zat dan sifat Allah ni ada sedia kala lagi. Jadi Tuhan nak benda itu sedia kala lagi. Ada pun kita baru dapat, maka Tuhan baru dengar. Benda yang tak ada lagi, Tuhan dengar. Benda mustahil, tak akan Tuhan dengar. Mana dengar benda yang tak ada, mana yang tak ada seperti sekutu bagi Allah, anak bagi Allah. Tuhan dengar, tak boleh dengar. Bapa tak dengar sebab benda itu tak ada. Tapi Tuhan tahu benda itu tak ada. Tahu kau tu bukan tahu kau ada. Kalau tahu kau ada, jahil lah Tuhan. Tahu kalau perkara yang sebaliknya, tak boleh. Itu tugas apa pastor? Tugas tugas iradat. Dia tahu tugas. Mana? Iaitu menjadi atau menyadarkan makhluk. Itu tugas kudrat iradat langkah kita nyadarkan. Ini kalau buat ni boleh kamu nak rugi. 3 besar jadi boleh apa? Kalau tak ada ini insya-Allah minggu depan. Minggu depan lagi tu nak roti tu. Nak roti 2-3 kali tu. Baik. Kalau ada wak mari, kalau tak ada minggu depan apa? Sebab kita nak tulis hak takluk bagi sifat mahani. Itu benar yang kita dengar tu amalnya tu. Cuma kalau tulis ni anak pengah lah.
Kalau tak nampak lagi kalau tulis itu kena kena spek atau tak nampak juga saya kena kena mata tu. Ini tak nampak ini dah menggunakan tunjuk. Atas wajah meliputi. Nah, meliputi segala perkara ilmu Tuhan tahu benda wajib, benda jais, benda mustahil. Barang yang dia itu atasnya barang, maka mengetahui tafsirnya, maka mengetahui Allah Ta'ala dengan ilmunya, ilmu Allah akan barang yang tiada berkesudahan baginya bagi barang. Bagi barang itu, maka mengetahui pada ilmu Allah Ta'ala akan barang yang tiada ada kesudahan baginya bagi barang, bagi benda. Seperti apa benda hak tidak ada kesudahan, seperti segala sifat kamalatnya Allah Ta'ala, sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ada hingga tak ada hingga. Kita boleh ada dia bahasa ini apa? Tak ada hingga, tak ada kesudahan bagi sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Bukan ada 1000, bukan sejuta. Tapi bila benda itu tidak ada hingga bagi dia, Tuhan tahu sifat sempurna Tuhan tahu. Jadi benar Tuhan sifat dia tahu. Sifat kesempurnaan bagi Allah Tuhan tahu. Dan segala nafas ahli syurga, kita ni kalau masuk syurga saya Allah maja'na minhum, amin. Mudah-mudahan kita termasuk ahli syurga, amin. Jadi nafas kita dari syurga ni berapa juta? Cuba tentu. Kalau jawab memang tak betul. Tak jawab tu betul. Tak ada kesudahan. Kita dari syurga ni hidup. Pertama hidup. Ni kalau hidup semuanya masuk, tak mati. Sebab itulah dengan kehidupan kita di atas muka dunia, kalau nak teguh dengan akhirat, memang tak tanding. Bapak kata-kata sebab hidup di atas muka dunia ni, kalau lama berapa tahun, hidup di atas muka dunia, kalau lama berapa tahun. Kalau umat Nabi Muhammad SAW, Nabi kata antaranya 70 umat aku ni hidup. 70 ni kalau tak jumpa dari masjid. Kalau tak mati lagi pun boleh kubur sendiri. Apa makna tu teguh sangat. 70 kata masjid tak ada anggota. Kenapa tak tahu? Sebab saya kata umur umat aku ni antaranya 70. Kalau tak beramal soleh dan tak anggota umur panjang. Sebab itu dah dikatakan kepada satu hadis Nabi SAW menyatakan, orang yang mana sebaik-baik manusia khairun nas, orang yang panjang umur dia dan wahasuna amaluhu, orang yang umur dia banyak serta pula dia ni jadi orang molek, orang banyak ibadat, orang penuh, orang buat kebaikan. Orang ni paling molek dia. Maka sebaliknya lah, orang yang paling buruk daripada dia, orang yang paling lama hidup tapi dalam maksiat pada Allah Ta'ala. Tengok. Sebab tu boleh antara kita berdoa kepada Tuhan yang nak mati ni. Berdoa nak mati tak boleh. Tapi boleh lah ke mana? Kalaulah aku ni dipanggil ke umur dalam keadaan maksiat padamu ya Allah, ada baik tu lebih, mati itu lebih baik bagi agama ya Allah, matikan aku ya Allah. Sebab aku tak reda, aku tak suka. Bukan tak reda dengan ketentuanmu, aku tak reda dengan diri aku ni, aku nak buat maksiat kamu. Tak ada masalah, doa gitu. Gitu. Ni ada yang nak kata nak doa pun nak belajar ni. Ada seorang ustaz dia kata nak murid dia ni, doa apa?
Ya tak kita harap tetapi kok Nabi yang doa itu hangat. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Nabi-Nabi kami. Itu dosa Nabi. Bukan orang itu dosa. Tidak ada boleh tahu akidah ni. Dosa akidah kafir boleh. Kafir boleh. Apa itu? Gitu itu Nabi itu maksum. Tapi kalau yang punya dosa Nabi, telah ikut nak punya. Tapi ada kisah buah-buah Ansar dulu radhiyallahu anhu pernah dia berdoa begitu. Allah apakah kesehatan Nabi sebab apa Nabi bagi tak tadi ya apa tu ini ketika berapa naik kata tidak Nabi tak bagi dia kata yang Nabi bagi kau buah Quraisy 2,000 orang Nabi ada orang tapi kita buat Ansar yang banyak dah berkorban Nabi tak bagi kapur soalnya saja tu Nabi bisa lihat tu Quraisy kau masih Islam ada pengorbanan yang lagi dari Islam jadi ada setengah tu macam nak rasa tak betul ya tidak tapi Nabi rasa tak sedar hati kan benda tu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tanya apa dan aku ditanya pokok menghiwi maka kata hobi dia pandai di kalangan Ansar kau ahli-ahli kau ngaji dia kata ada ni pokok kami jadi mulut tak lapor mulut ni ayat semua budak jiwa baru maaflah dari waktu jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi bagi harta ghanimah kepada puak Quraisy kalau masuk Islam itu kerana dibuat untuk tak kuat lagi ada perempuan Ansar yang jiwanya kuat dengan tak mengobel hidup yang Allah sebab tu Nabi tak maksudnya kalau tak bagi atau perempuan Ansar pun ni tetap dengan Islam tetap dengan agama Allah ni nak genjak lagi ni tak Islam kami bawa Islam Nabi sikit aku gagok sikit asal tak ada Islam sebab tu Allah boleh tengok rakyat tu tapi dah 40 tahun tengok rakyat tak ada sama Allah aku malu kau malu hati tu malu je saya nak berkata Nabi SAW puji Ansar Nabi kata kalau ada dapat Ansar jadi satu orang lain jadi orang lain dan saya aku akan berkata tiga orang Ansar tersebut Nabi kata sampai dengan Ansar orang Ansar ni puak Madinah daripada Nabi yang puak hadirin dekat dia tolong Nabi kata kepada Ansar tak ada kalau manusia lain balik dengan harta apa saya boleh aku ikut itu kalau semua balik dengan aku ini mungkin cara kau kita founding ni jadi macam apa dia nak pergi ke pokok mungkin tu nak pergi ke salah lah mungkin isu tu nanti kalau orang ni kau boleh email lagi apa buat itu lebih kenal jadi masjid dah bertolong orang susah kita sesama tidak tak perlu mana wah itu kita orang lain kan kita dia orang yang membantu sikit ada lain mati ini itu tapi seolah-olahnya mana bagi kalau dia masalah kita mati dia tak perlu dia waktu tapi bantu dia tak mati kita hanya situ kita dia membantu dia tak perlu ini kita ada beberapa salah kita jaga politik dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada nama tempat kata mudah-mudahan itu hemat ada kesalahan Nabi.
Ya Allah, Nabi kita ni para Nabi alaihi wasallam mereka maksum. Mereka kecek pun tak kecek pun kita ayatiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ini dia tak kecek dengan hawa nafsu. Apa orang mereka tutur ke itu? Wahyu yuha. Wahyu yang Tuhan wahyu yang bagi mereka. Dia tak sama dengan kita kecek wah. Wah Nabi kecek dengan ada wahyu. Di situ dah. Jadi nak dia kata nak doa ni kena pandang ni kalau kau dia tu hapus dosa-dosa Nabi nak doa nak kabul ni. Mungkin tahu kata ataupun doa ya Allah jadilah aku ni Nabi tak lupa. Tu hal dia kok doa gitu tu. Ya Nabi ni orang yang terpilih. Tapi jadi Nabi ini tak boleh dah. Ada dah lepas pada Nabi SAW tak ada dah Rasul Nabi. Pakai Nabi Isa tu pakai semua Nabi ya. Cuma belum wafat yang itu pada akhir zaman itu. Yang itu tak boleh Allah. Dia Nabi ya Allah. Tak boleh. Ya Nabi bukan dengan usaha. Dengan pilih Allah Ta'ala. Nak jadi tak boleh tak apa. Nak jadi tak boleh. Tapi kalau kita tak boleh minta mana. Nak jadi tak boleh. Kalau nak jadi kaya rasa apa mana minta. Jadi tak boleh tak kaya. Misal kata. Pilih salah satu. Kalau jadi orang kaya tak jadi tak boleh. Oh ada soalnya enggak. Mana ni dah kanan. Nak kaya tak boleh. Jadi orang beli kasih Tuhan itu sedap. Jadi kaya itu senang lagi hati. Jadi boleh senang hati. Jadi wali kan senang hati. Ini kembali dengan ini nak jadi keoleh ni, nak jadi orang yang Tuhan kasih. Gitu. Ada wajah mandi putih, ada barang yang dia itu adanya atas barang. Maka mengetahui Allah Ta'ala ilmunya segala nafas di syukur dan segala gersik buih di pantai dengan tafsir gersik di pantai itu Tuhan tahu berapa depan ni. Ini boleh buat Tuhan tak tahu, Tuhan tak tahu. Ini bawa jadi kafir ikut sebegitu. Ilmu tadi dah tidak kafir fasik, tapi ada akidah yang menyebabkan wasaf akidah. Dan dari wajib ilmu bagi Allah Ta'ala itu wujudnya alam ini itu dari adanya ilmu bagi Allah. Dari kalau Tuhan tidak ada sifat ilmu, macam mana nak ada alam? Bukan kata Nawak Masjid ni Nawak Gol ni yang pasal ni. Kalau ada ilmu Pak Mengaji mana ada pasal ni. Mana ilmu ada pasal mana ni. Wak Masjid tidak ada dengan semua yang baca air banyak mana tak selalu mana. Pada ni nak wak ada ni. Dia bodoh-bodoh gitu lah. Mana boleh tentulah zat kau bernama Tuhan ni tentu kena ada sifat ilmu. Nanti ada nokat di sana. Kalau ada masalah apa yang tidak tengok. Ada nokat di sana. Ada orang. Ada. Aku kadang-kadang kita kata buat bumi ni jahil. Tak sebenarnya orang bodoh mana nak percaya. Bodoh mana nak percaya. Usah berhenti kalau bodoh tak percaya nak begitu. Kok buat ada tak ada orang percaya menentu. Dalil wujud alam ini dia panggil dalil akli. Dalil kita makin mikir mana tadi kata Tuhan ada ilmu ada ilmu dengan kata adanya ada ini. Kerana jikalau bersifatnya jahil, nescaya tiada berkehendak kepada suatu. Yang kata Tuhan ini jahil ada ilmu, dia ada tak buat bumi. Kalau orang
semua tu. Kalau ada tu dia ada ilmu tu. Apa zaman Firaun dengan Firaun. Boleh dah buat ada ilmu tu. Kalau tak ada ilmu macam mana nak ini buat benda tu. Ni kita sama sekali tak ada buat lagi. Apa ni? Saya tak ada nampak video-video gitu kan. Nih, nak biasa hari ni saya tadi terbaik wing. Nak kena ada jalan gaya dia dulu. Lagu mana jalan gaya atas tanging. Takut ramai-ramai kan. Tertepuh pula situ. Banyak ayat kata kalau sesuatu zat sami itu dia tak ada bersifat ilmu, dia tak ada keinginan bagi nak melakukan sesuatu perkara sami. Dia orang ni ada dengan ilmu itulah dia ada ingin awak telefon lagu mana dulu mana ada tashkrinya. Ni ada ilmu tu lah. Dia mau semakin berkembangnya teknologi. Kerana kalau bersifat dengan jahil, nescaya tiada berkehendak kepada sesuatu. Tiada hendak kan? Maka tiada ada sesuatu daripada anak ini. Kalau Tuhan tak ada sifat iradat, maka ada anda ni. Dan iaitu tiada sesuatu daripada aneh. Itu mustahil. Tak boleh nak terima di hadapan kita kata anda ni tak ada. Kenapa? Kerana nyata dengan musyahadah wujudnya anda. Nyata dengan mata lendai kita anda tidak ada. Tiba-tiba nak api kata anda ni ada ke mana? Nyata dengan pandangan musyahadah kata anda ni ada. Tiba-tiba kata tak ada. Tak boleh. Maka tak ada ilmu dengan segala wajibat dan jaizat ni benar haruskan. Wajibat tu benar wajib amal yang dasar ni zat dan sifat Allah. Jaizat tu benar harus seperti makhluk ni. Maka tak ada ilmu dengan segala wajibat dan jaizat dan mustahilat itu takluk inkishaf nama dia. Apa dia inkishaf? Iaitu nyata segala maklumat bagi Allah Ta'ala. Nyata bila? Nyata di azali lagi. Sedia kala lagi. Bukan sanduan ni baru nyata. Sedia kala lagi di Allah Ta'ala tahu kata anda ni nak jadi begini-gini. Kita ni nak jadi begini-gini. Nak nyakit hari itu. Tuhan tahu. Semua perkara itu sedia kala bukan baru tahu. Kita yang tahu bila berlaku baru tahu. Setakat tahun ni, setakat ni baru tahu. Kalau tahu apa lagi, pokok demo lagi dah hanya ini. Apa yang lebih ibu orang Malaysia tu setaknya ini baru ni. Ada yang pokok tahu kan, apa yang cerita katanya ini bandar terbesar pada bakok ni. Rupa-rupa dia hanya ni tak payah bakal ada belakang dia hanya ni. Kena ingat kalau bisa no kan. Aku belajar lagi yang ada rasa selamat sikit lagi so dia lagi dengan guru ni. Aku belajar. Bunyi kan tak boleh nampak pola bunyi dia kecil. Buat dari ada lagi patut keseluruhan pertempuran. Tapi bapak-bapak yang ada cerita tentang dia patut hanya cukup no. Nak gapo ada belakang. Ibu no apa ibu saya. Tak boleh ibu no. Mati pun tidak orang. Ya masa dia ada pandai-pandai ya. Nak jadi imej lebih jalan dia kena pandai ni. Dia pandai tidak banyak oleh maksiat mana negara Islam negara kafir apa tu dia pandai oleh dia nak ada bandar yang hidup dengan agama ni. Sempat mana-mana hidup dengan agama. Masya Allah pergi dulu Allah masjid dia tu orang jadi orang ngaji. Dia tengok jadual.
Sikit-sikit waktu, sikit-sikit Ustaz ni mengajar kita ni. Waktu subuh pula sikit-sikit Ustaz ni mengajar kita ni. Okay. Kata itu saya mau datang ke sana mengaji. Sya'alan. Waktu saya kita buku tahfiz di Sya'alan itu satu orang belajar pada saya ngomong ya satu orang muak-muak tak besar kali lanjut rumah saya sewa 45,000 sewa tak kira asli air lagi tak kira makan pelajaran tak kira duit yang terbulan atau mana tengok kamak yang mana kita duduk sini nak sini rumah kaya tengok ada tu kalau tak ada orang yang mana tu boleh nak begitu nak kata walaupun banyak tapi suasana dengan ilmu tu hidup hidup macam lah nak jumpa banyak jadi hidup majlis ilmu ni. Tu masjid Sya'alan antara dah tengok bagus lah. Apa tu kau pun belajar ni dia melawat sama hadis Bukhari Muslim tu. Untuk buku masyarakat bagi anak murid mendengar hadis. Kita ni tak ada mana lagi. Pengajian hadis ni apa-apa nak hidup. Walau kita juga cerita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ke buat apa kita ni. Jadi insya-Allah tu siap nanti perlu insya-Allah ada cita-cita daripada Syekh Nurdin Makidah sementara tu ya daurah Pak Syekh Batu tu kita ajar sini kita minta kata nanti kalau siap nanti ni kita boleh baca hadis lah dari insya-Allah amin. Pada bulan Ramadan itu adalah bapa daripada Fatwa itu dia nak mati buat daurah kita hadis Sunan Abu Daud. Daurah semoga kita tempat kita pun hidup dengan majlis ilmu. Mana tu kita berapa kita hidup majlis ilmu mana pun bandar. Muka bandar ni masyhur ni kerja dunia masyhur di bandar ni. Kampung tak masyhur kerja dunia baru kita sama dengan ilmu juga. Di pagi boleh tanya juga. Tapi tak ada masyhur ni kerja. Kalau di bandar ni maklum lah. Kalau kata bandar ni kan tak ada orang lain lah. Tapi kalau kita tak boleh hidup, kita tak boleh hidup nama dulu. Kok kita ni pun tak boleh hidup macam ini. Semua dah ni, bulan ni hak dia mau buat kita email ada buat majlis ilmu maghribnya. Ada kuliah beliau Jumaat kok. Mana-mana kuliah kita pakai hidupnya. Majlis lain pun ada semua tu. Hari Sabtu saya ambil ada untuk kita nak mengajar. Pasal mengajar tu. Ada jawabannya. Kuliah-kuliah dua muslimat dia hidup. Pokok kita pun kena bapak lomo dari dulu. Kita kena lomo kan kena boleh. Dia kata Pak Dio buat Pak Dio tempat apa usah. Biar Pak Dio tak boleh ada ni. Kalau kita kena kalau Pak Dio dia buat dulu apa Pak Dio tak buat. Boleh. Lomo kena tak boleh. Dia taksi lombok belum boleh sahabat lombok belum boleh saya nak umar tengok abad bisa nampak lu banyak sambil infak ni kalau ada saya nak pakai semua apa saya nak boleh nak pakai kita ada kena begitu kita lombok insyaAllah Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita mudah-mudahan kita tinggal ni kita hidup kita tinggal kalau kita mati itu dalam keadaan yang boleh anak cucu kita ada kamu ni rasa inilah kesel daripada ayah dulu menghidupkan majlis ilmu menghidupkan mengimarahkan rumah-rumah Tuhan jaksa tutup nenek moyang kita lah kakak-kakak begitu boleh kalau cucu pun rasa iman agama ni kau tak ada untuk kita lah mulai ada mengajar agama yang mampu jaksa untuk itu masuk itu aku kita ada pun tak boleh bantu tapi cucu nak bantu orang kita tak bantu masih kita usaha dengan benar-benar boleh cari cuba kita cari jalan lah mana benar boleh ni kita nak teruskan
Nah, maka sesuatu dan ke-10-nya hayat. Nah, dia kata maka takluk ilmu dengan segala wajibat dan jaidah dan mustahil takluk kisahnya nyata segala maklumat bagi Allah Ta'ala habis itu. Nah, jadi tugas ilmu ialah inkisaf. Dan ke-10 hayat artinya hidup, lawannya mati. Nah, Tuhan pun bersifatnya hidup. Tapi hidup Tuhan ni tidak memerlukan pada ruh. Ada dengan satu orang yang bergaya, ada buah yang ada kata ruh ni bukan makhluk. Ruh ni makhluk dari Allah Ta'ala lah. Semua benda ni ada dalam dunia ni lain. Nah, dua ya, sama khalik atau makhluk. Khalik itu hanya mencipta, makhluk ni apa nak cipta? Katanya tak ada orang panggil bukan Tuhan bukan makhluk. Lagu makhluk bukan Tuhan bukan makhluk. Tak ada dah. Kalau bukan makhluk benda tu tak ada. Benda tu ada mesti sama ada dia tu Tuhan, dia tu makhluk yang dijadikan. Jadi Allah Ta'ala hidup dia tidak dengan ruh. Walaupun ruhnya kodeh, itu dari tafsirah disebut lagi. Walaupun ruh dia sediakan roh, mustahil. Karena kalau Allah Ta'ala hidup dengan ruh, maksudnya berbila-bila zat dia. Zat tu dan satu, zat ruh tu satu. Supaya kita hidup dengan ruh. Jangan kita hanya cabut kita, bila mati cabut pahala apa? Dia cabut ruh. Menyebabkan kita mati. Dan esok ni, dari kubur ni, orang tu nak dapat mati esok ni, apabila esok nak kata, ini masukkan ruh. Jadi orang cuba balik dia ruh, sekali. Nah, cuma kalau hidup itu tak seperti itu, tak ada bumi ini kan. Pasti orang mati dia dengar, tak boleh hidup. Pasti orang mati dia dengar, tak boleh hidup. Itu yang kita tertati banyak tu. Mama benda bila bagi dulu makhluk tu tak ada. Itu namanya apa tu? Yaju maju. Untuk laki-laki. Itu namanya bukan laki. Dia pun makhluk tu dia sepuluh nyamuk tak ada benda. Maka kalau dia tu mari tanya siapa tu Allah tu aku. Siapa Nabi Muhammad Nabi aku. Kita dari kubur sesuatu mereka mari tanya kenal tak seorang lelaki ni. Atau orang yang tak pindah dalam serta kata kawin tak kenal siapa dia. Maka dia tu diazab hingga pada kiamat. Orang yang beriman mari mereka tanya kenal tak ni siapa dia ni. Kenal tu lah Muhammad tu lah Nabi aku beriman dengan dia. Maka orang yang beriman itu dia balik. Dia mungkin berkatnya kiamat. Kita ada kubur sesok ni boleh jawab kata pulang Nabi aku beriman padanya. Kalau nanti tak ada mari, kalau orang yang mengajar tak dengar Al-Quran terlepas, nak gaduhnya amalan kapur itu. Habis itu. Dan ke-10-nya hayat insyaAllah lah kita sambung minggu hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi Allahumma fa'alna bima 'allamtana Allahumma fa'alna bid-din ma'ana tabi'in ja'alna min ibadikal mukhlisin wa ja'alna min awliyaikal salihin. Allahumma la tajina fi ghaflah wa la tajina fi waj'al akhir lana qawla la ilaha illallah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahmatan 'ammah wa حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله
العالمين. تقبل